Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di show kita untuk kita sambung kongsian kita daripada buku Amalan Muslim Sehari Semalam yang ditulis oleh Syekh Dr. Tariq bin Saleh, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Dr. Syahrin bin Jasaf. Saya pun tak ingat buku duduk kat mana. Ingat tinggal sini? Tak ada lah. Tahu hilang kat mana. Tapi tak apalah, pasal kita dah di hujung-hujung bab. Dan di beberapa surau yang saya mengajar pun dah hujung-hujung juga. Kita tak ada buku pun tak apa lah kot. Tapi saya tak ada buku, you all daripada dulu tak ada buku kan tak? Di mana kita bab yang kedua terakhir pada kuliah yang lalu. Ya, itulah Qiyamul Lail, itulah solat malam. Di mana buku tu kalau tuan-tuan ingat daripada awal dulu, ia membicarakan tentang rutin seharian Rasulullah SAW. Sebahagian besarnya dari sudut ibadah, sebahagianlah yang bersifat muamalah selain daripada ibadah yang telah kita kongsikan sebelum pada ini. Tapi most of all dia ibadah lah, daripada bangun tidur. Kalau tuan-tuan ingat, tak tahulah tuan-tuan ingat ke tidak. Saya pun dah lupa banyak dah kan. Lepas tu ada adab bangun tidur lah ya, dengan doanya ya, dengan zikirnya. Kemudian ada qada hajat, kemudian wudu ya, kemudian sembahyang subuh, qabliyah subuh, zikir after subuh, lepas tu tengah hari, zuhur, asar, macam tu lah ya. Sampai last kuliah yang dulu isyak dan ba'diyah isyak. Kemudian saya dah sentuh sikit tentang bab ini, itulah bab Qiyamul Lail sebagai penutup amalan kita dalam satu hari. Ya. Jadi bila tuan-tuan tidur, sebenarnya tak tutup lagi tu. Kerana tuan-tuan digalakkan supaya bangun untuk beribadah kepada Allah. Walau bagaimanapun, sebelum kita tidur tu kita niatlah nak bangun. Kok kita tidur dah tak bangun-bangun lagi. Jadi habis lah. Ya tak? Bukan habis mati dah. Mana tak bangun dah, kira Allah tu. Sebab itu Nabi doa ajar, sebab itu Nabi ajar doa sebelum tidur. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fattu amri ilaik wa aljahtu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manjan illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta 'ala al-fitrah. Ya. Nabi ajar pada sahabatnya, antaranya Al-Bara' bin Azib. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bila tuan-tuan belajar adab sebelum tidur, mesti ada hadis ni. Dan of course lah mesti ada zikir ni. Agak panjang, tapi tak adalah panjang mana kan. Ada dulu kita kongsi zikir lebih panjang daripada itu. Ya. Jadi tengok pada lafaz tu macam dah hujung-hujung lah. Bahkan Nabi kata last sekali, bila kamu tidur, kadang kamu baca doa ini. Of course Nabi ajar daripada itu, kamu ambil wuduk dulu, kemudian kamu baring di lambung yang kanan menghadap ke arah kiblat, baru baca doa ni. Setelah kita baca zikir-zikir ayat Quran atau doa-doa tertentu yang diajar oleh Nabi, yang termasuk dalam sunnah sebelum tidur lah ya. Baca ayat kursi ya, baca 3 kul 3 kali, ditiup pada telapak tangan, disapu di seluruh badan, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali.
baca doa bismillahirrahmanirrahim ahya wa amu, zikir tu adalah berapa yang tuan-tuan belajar, dan saya percaya sebagainya tuan-tuan telah amalkan. Kalau kita dapat baca full set lagi bagus. Tapi kalau tuan-tuan telah baca sebahagian daripadanya, maka dapatlah sunnah sebelum tidur tu. Awak cuma jangan tak baca langsung. Ya. Alah, tak lama pun. Saya ingat tak sampai 5 minit lah. Kemudian tuan-tuan tutup dengan doa ini. Hak saya baca tadi. Jadi bila tuan-tuan buat belaka tu, Nabi kata fa'im mutta alal fitrah. Kalau kamu matilah, kamu mati di atas fitrah. Maksudnya kita mati di atas Islam. InsyaAllah ta'ala. Ya. Seolah-olah macam habis dah tu. Ya. Kukuk kita tak bangun. Tapi Nabi ajar dalam hadis yang lain supaya kita pasang niat lah, supaya kita nak bangun lah. Ya. Man ata firashahu wa huwa yanwi ayyakuma minal lail faghalabat ainahu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan min rabbihi azza wa jalla alaihi atau kama qala. Ya. Hadis itu hadis An-Nasa'i yang diriwayatkan oleh Abi Darda, dia sanad yang sahih. Jadi kita belajar kemuliaan hadis itu ada. Di mana Nabi kata siapa-siapa yang niat nak bangun malam untuk beribadah kepada Allah. Ya, semayang, baca Quran, zikir, ya. Bukan semayang saja. Tiba-tiba dia tidur dan dia tidak bangun lagi. Faghalabathu aina, mana mata dia menguasai diri. Maksudnya dia tak bangun lah. Tapi dia niat dah, niat nak bangun tu. Ya, niat betul-betul lah, bukan niat main-main. Mana memang nak bangun lah sekarang, bangun awal sikit ya. Ya. Maka Nabi kata ditulis baginya seumpama apa yang dia niatkan. Ya, tuan-tuan niat nak bangun, of course lah kalau tuan-tuan niat, oh aku bangun ni nak semayang 1000 rakaat. Oh, doa lalu niat 1000 rakaat. Boleh semayang ke 1000 rakaat? Niat biasa-biasa je, aku bangun anak awal sikit lah. Dapat semayang 4 rakaat, 6 rakaat dah okey dah. Ya. Setengah jam ke, sejam ke. Adalah niat-niat seumpama itu. Ya. Ditulis baginya apa yang dia niatkan, dan tidur itu kata Nabi adalah sedekah Allah Ta'ala kepadanya atau ke atasnya. Jadi pahala dapat sebab kita niat. Nak buat, dah tak boleh buat. Kemudian tidur pun dapat. Pahala yang Allah Ta'ala bagi sebab kita dah niat. Dalam setengah-setengah keadaan, niat dapat pahala dah tuan. Kalau kita tak mampu nak melakukannya. Dia soal dia kalau niat, lepas tu boleh buat, saja-saja tak siap buat. Takut tak boleh pahala lah. Tapi kalau kita niat nak buat, tiba-tiba kita tak mampu buat, dapat pahala. Ya. Allah Ta'ala tak kena kubak tu. Dan tidur tu, sedekah Allah Ta'ala ke atasnya. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi niat tu nak kena ada lah. Terpunalah pada masing-masing. Ya tak? Ya. Nak kena sebut ustaz niat dengan mulut, niat hati lah, niatkan hati. Mana ada keinginan lah untuk kita bangun pada malam itu. Tapi kita tutuplah dengan doa itu lebih baik, seolah-olah macam dah habis dah tu. Tapi sebenarnya tak habis lagi, kerana kita nak kena bangun juga beribadah kepada Allah, dan itu sebenarnya akhir-akhir amalan kita dalam satu hari. Sebab itu pengarang mengakhiri buku ini dengan bab berkenaan. Itulah bab Qiyamul Lail. Ya. Dan kita dah belajar pada kuliah yang lalu, saya dah sentuh pertama ialah maksud atau makna Qiyamul Lail. Memang ulama kita tuan-tuan, dia tidak akan membahaskan atau membicarakan satu perkara melainkan setelah dijelaskan maksud perkara itu, atau dalam arti kata lain setelah didefinisikan. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar setiap bab, tuan-tuan belajar apa kalau dalam fiqh ibadah lah, fiqh syariah kan, taharah. Apa itu taharah? Lughatan wa syar'an. Secara bahasa dan secara syarak. Secara bahasa merujuk kepada apa yang dipahami oleh orang Arab. Secara syarak merujuk kepada apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Itu kalau taharah lah dengan bab masing-masing. Mula dengan bab air. Air ni apa benda? Ya tak? Beritahulah dulu. Walaupun tak ada istilah syarak pun, dia beritahu supaya kita ada idea secara am dan gambaran secara awal lah sebelum kita nak bincang satu-satu bab. Masuk bab bekal-bekal makanan. Bekal makanan ni apa benda? Masuk bab
qada hajat ni apa benda? Masuk bab wuduk lebih-lebih lagi. Wuduk ni apa? Cara bahasa dah, of course lah ada definisi wuduk secara syarak. Dia jelas dulu tu. Baru dia pergi kepada kalau ada syaratnya, rukunya, ya. Dan bila kita masuk bab-bab yang lain, masuk semayang, sama juga. Mahiyas solat, apa itu semayang? As-salatu lughatan kaza wa kaza. Semayang cara bahasa ialah begitu dah begini. Kemudian semayang secara syarak pula. Mahiyas solat syar'an, apa itu semayang cara syarak? Semayang secara syarak ni ialah begitu dah begini. Dia sentiasa ada dua jenis maksud ataupun definisi berkenaan, ya. Pertama di sisi orang Arab, apa yang orang Arab faham, terutama ahli-ahli bahasa lah. Yang kedua ialah menurut syarak lah, ya. Dan sama juga dalam bab qiyamul lail, saya dah jelas dulu apa itu qiyamul lail. Dia ada 3 perkataan yang hampir sama tapi tidak serupa. Pertama ialah qiyamul lail, kedua ialah tahajud, ketiga ialah salatul lail. Ataupun kita ambil salatul lail dululah. Yang kedua qiyamul lail, yang ketiga ialah tahajud. Sama tapi tidak serupa. Salatul lail maksudnya sembahyang malam. Solat sembahyang, al-lail makna malam. Apa-apa tuan-tuan sembahyang after isyak sudah dikira qiyamul lail. Sudah dikira salatul lail. Ya. Umpamanya disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani rahimahullah, kata Nabi, alaikum bi salatil lail walau halbasyatin fama kana ba'dal isya fa huwa minal lail. Ya. Dan itu setahu saya ada pendapat majoriti, hatta kita boleh dapati dalam buku-buku fiqh ada, khususnya dalam fiqh kontemporer. Apa-apa kita semayang sunat after isyak sudah dikira salatul lail, pray in the night. Tuan-tuan lepas semayang isyak, tuan-tuan semayang ba'diyah, ya, dia muakkad, amat-amat ditekankan. Kemudian dia termasuk pula dalam salatul lail, ya, semayang malam, ya. Sebab Nabi kata, hendaklah kamu sembahyang malam walaupun sedikit. Apa-apa yang kamu sembahyang selepas isyak, maka ia adalah sembahyang malam. Sebab itu sembahyang ni tuan-tuan, hak sunat-sunat ni yang tidak berwaktu lah. Hak mutlak-mutlak ni sunat kita sembahyang malam, ya. Tuan-tuan ada nak sembahyang apa contohnya? Sembahyang hajat, digalakkan malam kerana ia termasuk dalam solatul lail, ya. Macam baca Quran lah, bila waktu afdal kita baca Quran? Malam. Sebaik-baiknya sebelum subuh, itu sebaik-baiknya, ya. Kalau malam lah, siang ke malam afdal? Malam afdal kata Nawawi dalam Al-Azkar, ya. Kerana banyak hadis-hadis Nabi, bila Nabi sebut baca Quran, walaupun ia banyak merujuk kepada baca Quran adalah semayang sunat, semayang tahajud, ya. Tapi malam itu lebih baik. Afdal baca Quran ni dalam semayang. Dalam semayang tu pula afdal ialah di tengah malam. Kalau siang selepas subuh. Adapun pada waktu-waktu lain tidak ada nas yang menunjukkan kelebihan antara satu dengan yang lain. Nak baca tengah hari ke, nak baca lepas zuhur ke, nak baca lepas asar ke, maka tidak mengapa, ya. Dulu ada juga sebagai ulama kata makruh selepas asar. Kata kononnya ia adalah amalan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dia suka baca kitab dia lepas asar. Kata An-Nawawi la aslalahu, tidak ada asal baginya. Mungkin orang Yahudi buat macam tu, tapi tak bermakna kalau kita buat sama macam dia, ya tak? Kalau nak kira sama, ada je yang kita sama dengan dia, ya. Jadi kata Nawawi tidak makruh sama sekali, kerana tidak ada nas yang menjelaskan sedemikian. Ada nas yang menunjukkan bahawa waktu-waktu tertentu afdal baca Quran. Hak mana tak ada nas tu kira open lah. Jadi kita tak boleh nak kata makruh, ya. Bahkan tak boleh nak kata haram sama sekali. Baik. Jadi apa-apa tuan-tuan sembahyang isyak tu, apa-apa yang tuan-tuan sembahyang lepas isyak dah kira solatul lail, sembahyang malam, ya. Jadi dia very open. Apa-apa tuan-tuan sembahyang, walaupun hanya 2 rakaat selepas isyak sampai waktu subuh kan, dia kira solatul lail. Jadi dia very open. Sembahyang malam, apa-apa tuan-tuan sembahyang. Yang kedua ialah qiyamul lail. Qiyamul lail ni mendirikan malam. Mendirikan malam ni dia mesti satu portion daripada malam.
bukan sekurang-kurangnya, sebaik-baiknya 1/3 sulusul lail, dan sebaik-baiknya 1/3 yang akhir. Itu disebut sebagai qiyamul lail. Ya, hot the best lah. Tapi kalau tuan-tuan qiyamul lail tengah malam, lepas isyak pukul 10 nak qiyamul lail terus, boleh. Tapi bukan 2 rakaat, mungkin tuan-tuan sembahyang banyak rakaatnya dan satu portion daripada malam, mungkin pukul 10 sampai pukul 11 atau sampai pukul 2, boleh saja. Kerana qiyamul lail dia tidak tertentu di awal malam, di tengah malam, di akhir malam, tapi dia kena satu portion of the night. Umpama disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu solat malam, melainkan sedikit saja yang kamu tak solat. Mana kena sembahyang banyak. Itu qiyamul lail. Asal-asal begitu. Nisfahu, Allah Ta'ala kata. Separuh pun dah okey. Tadi dia kata banyak. Kemudian separuh. Nisfahu. Awin kus minhu qalila. Ataupun sedikit daripada itu. Auzid alaihi. Ataupun kamu boleh tambah. Warattilil Qur'ana tartila. Mana Allah Ta'ala kata sembahyang malam ni banyak. Separuh, ya, atau sikit lagi, atau tambah sikit, tak kisahlah kan. Janji dia mesti di atas dasar itu, dia mesti one portion of the night, tak ditentukan, boleh jadi separuh, boleh jadi suku, tapi sebaik-baiknya 1/3 malam, baru boleh sebut qiyamul lail. Kalau setakat sembahyang 2 rakaat, dia bukan qiyamul lail, ya, tapi dia solatul lail, sembahyang malam. Nampak? Jadi solatul lail, sembahyang malam dia luas, qiyamul lail dia sempit sikit. Dia mesti juz'um minal lail, portion of the night, part of the night, even small part. Dia sementara kalau tuan-tuan separuh malam qiyamul lail, itu qiyamul lail lah. Itu beza. Dan yang ketiga ialah tahajud. Tahajud dengan qiyamul lail dia tak ada beza, sama saja. Ia merujuk kepada sembahyang malam, portion of the night. Cuma bezanya qiyamul lail dia tidak didahului dengan tidur, ya, atau boleh juga didahului dengan tidur. Adapun tahajud dia mesti tidur dulu. Tidur dulu, bangun sembahyang. Itu baru tahajud. Kalau tuan-tuan tak tidur, tak boleh panggil tahajud, tapi boleh panggil qiyamul lail. Nampak? Jadi qiyamul lail, jadi tahajud adalah qiyamul lail. Qiyamul lail tidak semestinya tahajud. Pasal tahajud mensyaratkan tidur, qiyamul lail tak mensyaratkan tidur. Jadi tahajud boleh dipanggil qiyamul lail, tapi qiyamul lail tidak semestinya boleh dipanggil ke atas tahajud. Kerana tahajud dengan qiyamul lail beza dia. Tahajud mesti tidur dulu. Kerana maksud tahajud ialah tarkun naum, meninggalkan tidur. Faham? Kau berbelit sikit. Anak pun rasa macam belit sikit. Tak belit, ya. Solatul lail dia luas, sembahyang malam. Qiyamul lail portion of the night, tak kira lah tidur ke tak tidur ke, boleh sebut qiyamul lail. Adapun tahajud dia very very specific. Dia mesti portion of the night dan mesti didahului dengan tidur. Ya. Itu je beza dia. Jadi kalau kita guna istilah yang betul menunjukkan kita faham. Tapi kalau kita guna istilah ikut dan, makna kita tak faham lah. Sebab di sana ada sikit saja perbezaan antara ketiga-tiga ini. Ya. Dan Rasulullah SAW amat menggalakkan kita supaya sembahyang malam. Sebaik-baik tahajudlah, kerana itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Tidur dulu, bangun. Itu sunnah Nabi. Ya. Dan tak ada riwayat Nabi qiyamul lail the whole night without sleep, sepanjang malam tanpa Nabi tidur. Tidak ada. Sebab itu the best di sisi majoriti para ulama ialah tahajud. Yakni kamu tidur dulu, kemudian kamu bangun end of the night, sekurang-kurang 1/3 yang akhir, kamu sembahyang, kamu baca Quran dan kamu zikrullah sampai subuh. Itu terbaik. Tapi kalau awak boleh sembahyang part of the night, tak kira lah hujung ke awal ke, dan tak kira juga tidur ke tak tidur ke, itu sudah dikira bagus. Tapi yang terbagus ialah tidur dulu, bangun end of the night, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal ini ibadah yang tidak wajib, sunnah. Jadi dalam banyak hal dia open, ya? Dan ia berbalik kepada keinginan, kerajinan dan masa lah.
kelapangan lah masing-masing. Ya. Sebab itu Anas bin Malik dan Sahih Bukhari dia sebut, ma ra'ayna rasul an yaquma minal lail illa ra'ayna wa ma ra'ayna an naquma na'iman illa ra'ayna. Bila kami nak lihat Nabi semayang, kita akan tengok dia semayang. Bila kita nak lihat Nabi tidur, kita akan tengok dia tidur. Maksudnya Nabi ni tidaklah semayang all the night, dan Nabi juga tidak tidur all the night. Ya. Nampak? Kita semayang all the night tak ada. Tidur all the night ada. Termasuk saya sendiri. Tapi Nabi begitu. Ya. Ma ra'ainahu idza syi'na an narahu muftiran. Ra'ainahu idza syi'na an narahu sha'iman. Ra'ainahu. Jika kita nak lihat Nabi berpuasa, kita akan lihat. Jika kita nak lihat Nabi tidak berpuasa, kita akan lihat. Macam sembahyang malam juga, puasa. Ada hari Nabi berpuasa, ada hari Nabi tidak berpuasa. Ya, Nabi tidak berpuasa sepanjang hari ataupun setiap hari. Ya, dan begitulah rutin ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Very flexible, very flexible. Baik, jadi definisi dah settle. Kemudian saya juga ada sentuh tentang hukum qiyamul lail, di mana para ulama sepakat bahawa qiyamul lail telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di awal Islam. Di awal Islam. Dan qiyamul lail pada waktu itu agak berat, setahun lamanya, di mana dia kena semayang sebahagian besar daripada malam. Hak tadilah separuh, kurang sedikit atau lebih sedikit. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dan Sahih Muslim, setahun lamanya Nabi semayang sebegitu rupa bersama sahabat baginda, sehingga pecah tumit-tumit mereka. Setahun. Berat tuan. Ya. Pasal Allah Taala kata, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kamu kena semayang, melainkan sedikit saja kamu tidur. Kemudian nisfahu, separuh daripadanya. Awin qus minhu qalila, atau kurang daripada itu. Kalau seluruh malam tidur hanya sedikit, mana banyak qiyamul lail lah. Hatta kalau separuh malam pun masih banyak. Betul tak? Malam start, kalau isyak pukul 8 suku sampai subuh 5.50 isyak. Berapa tu? Kalau separuh, kalau 12 jam, 6 jam daripada malam itu. 6 jam qiyamul lail. Berat tu, banyak. Tapi Allah Taala kata, awin qus minhu qalila. Tak apalah kalau tak setengah pun. Kurang sikit. Kalau daripada 6 jam, mungkin 5 jam aja. Banyak lagi tu. Pernah qiyamul lail 5 jam? Saya pun tak pernah. Try lah sekali tengok. Lengah tak lengah kan? Ya, tarawih bagi panjang sikit pun kita dah mungut. Ya. Allah Taala kata separuh, kurang sikit. Auzid alaih, panjang pula, tambah pula. Separuh, kurangkan sedikit atau tambahkan sedikit. Makna lebih kurang separuh malam lah. Jadi panjang, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Setahun lamanya, sehinggalah diturunkan ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Barulah diringankan. Ya. Kepada, kata sebagian para ulama, 2 rakaat sahaja sekurang-kurangnya setiap malam. Antaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam bukunya Al-Istisqa. Mula-mula major part of the night, 1 year after that Allah Ta'ala ringankan hanya kepada 2 rakaat sahaja setiap malam, katanya begitulah. Ya. Ada juga teori kata 4 rakaat, adalah ya. Ada kata 2 rakaat malam tapi kena semayang siang juga 2 rakaat. There are so many theories, ada beberapa pendapat dalam hal tu. Tapi masih diwajibkan, cuma sikit lah. Ya. Dan begitulah perihal sahabat Nabi SAW semayang, masih wajib tapi sikit. Ya. Sehinggalah Isra' dan Mi'raj setahun sebelum hijrah, itulah tahun ke-12 kenabian. Tak kala Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ambil semayang. Ya. Jadi 12 tahun memang qiyamul lail wajib lah. Ya. Cuma pekat awal berat.
Kemudian dia ringankan after that. Setahun berat, kemudian ringan lah. Sampai Isra' dan Mi'raj, setelah difardukan solat 5 waktu, Qiyamul Lail sudah tidak diwajibkan lagi. Ya? Tukar jadi sunat. Pasal dah ada sembahyang 5 waktu. Dan itu pendapat majoriti para ulama dan kebiasaan kita tahulah, Qiyamul Lail tidak wajib lagi. Kerana telah ada solat 5 waktu. Ya. Dan ini jelas di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka." Sampai habis ila akhir ayat, ya. Dan tahajudlah pada malam hari, nafilah. Nafilah ni makna sunat, tak wajib, tambahan. Ya. Dan dalam beberapa kes Nabi SAW bila sahabat tanya hak wajib, Nabi sebut mula-mula sekali khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Hak wajibnya Nabi kata kamu kena semayang 5 waktu sehari semalam. Maka sahabat itu bertanya, hal alayya ghairuha, adakah wajib yang lain? Nabi berkata, la, tidak, illa an tatawwa, melainkan jika kamu sukarela. Jadi jelas dalam hadis itu, antaranya hadis Bukhari dan Muslim pada Abi Hurairah, daripada Talha bin Ubaidillah, very famous one. Nabi berinteraksi pada sahabatnya tentang ibadah fardu, khususnya sembahyang 5 waktu, di mana Nabi kata hak wajib hak tu je. Dan sahabat tanya, ada lagi tak wajib hak lain? Nabi kata tidak, melainkan jika kamu mahu melakukannya. Maksudnya option, tak wajib. Jadi Qiyamul Lail tak termasuk, betul tak? Kau termasuk dalam 5 waktu, tak termasuk, tak wajib lah, ya? Sementara ada beberapa nas lain, bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah, bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, iqamis salat, ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu hadis yang tuan-tuan dah biasa dengar, hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan belajar hadis 40 Nawawi, hadis yang kedua itu. Ini hadis terinduk agama, ya. Hadis yang menjelaskan fundamental Islam, madarul Islam, ya. Dibina Islam itu di atas 5 perkara. Daripada hadis ni ulama buat kesimpulan arkanul Islam, rukun Islam. Nabi tak kata rukun Islam, tak. Nabi kata dibina Islam. Maksud rukun lah, benda paling asas, ya. Di atas 5 perkara. Nombor 1 Nabi kata semayang, kan, ya. Nombor 1 syahadah lah, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, dan mendirikan semayang. Maksudnya mendirikan semayang 5 waktu. Jadi waktu kita tahulah memang tak wajib lagi, melainkan di sana ada beberapa pendapat ulama yang dinukilkan oleh ulama-ulama kita. Ada juga ulama kata wajib ke atas semua orang Islam. Ada juga, ya. Antaranya ialah Hasan Basri, dia kata masih wajib. Antaranya Sa'id bin Jubair, dua ni tokoh besar di kalangan tabi'in. Hatta An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, dia kata masih ada ulama yang mengatakan ia masih wajib di atas dalil-dalil tertentu. Mungkin dia melihat kepada penekanan Rasulullah kepada Qiyamul Lail. Nabi ni agak tak suka kalau orang tu tak Qiyamul Lail, ya. Nabi pergi rumah Fatimah, Fatimah tidur dengan Ali, Nabi kejut dengan kaki, tuan, bangun. Kalau kita orang kejut dengan kaki, bangun pergi nyepak lalu, oh gue ajar mu dah. Tapi Nabi tak apalah, anak menantu dia. Macam kita kan, nak kejut anak menantu kita, kejut dengan kaki. Kalau dia marah, kata, Nabi kejut gini juga. Tapi janganlah, ya, tengoklah kan. Tapi Nabi kejut. Nabi kejut dengan kaki dia, bangun. Kita tengok. Sama juga, Ibnu Mas'ud tanya, kalau tak bangun malam macam mana? Bangun-bangun subuh. Allahu Akbar. Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Zaka rajulun bala syaitanu fi uzunai. Lelaki itu telah dikencing oleh syaitan dalam telinganya. Maksudnya dia tak bagus lah. Ada beberapa nah. Jadi mungkinlah dia melihat kepada konteks itu, dan dia tidak berpegang ia telah dinasahkan. Ya, dia kata walaupun difardukan solat 5 waktu, Qiyamul Lail masih wajib. Ya. Adalah beberapa dalilnya.
dan afwalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, la safaran wala hadaran, baik ketika baginda bermusafir, baik ketika baginda bermukim, Nabi tak pernah meninggalkannya. Dan begitu juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau masa peperangan pun dia pun masih semayang, ya. Jadi macam masih wajib lah, katanya begitu. Terpulanglah kan pendapat masing-masing, ya. Mungkin kita ada pegangan-pegangan tertentu, amalan-amalan tertentu, tapi mungkin sebahagian yang lain berpendapat berbeza dan mengamalkan berbeza. Jika ia masih dalam skop yang dibenarkan oleh syarak, maka tak mengapa, kerana masing-masing ada pendapat masing-masing, ya. Hukum akam ni banyak khilaf kan. Ada sebagian ulama kata wajib hanya ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak wajib ke atas yang lain. Ini pun adalah pendapat yang nak kata majoriti tak juga, tapi ramai ulama yang berpegang begitu. Hatta saya ada baca tokoh-tokoh kontemporer yang berpendapat sedemikian. Dia kata Nabi masih diwajibkan. Dan fortunately itulah yang standard dalam mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i kan mulai wajib ke atas Rasulullah, tapi tak wajib ke atas umat Islam setelah difardukan solat 5 waktu. Ya. No. Jadi ada beberapa pendapat dah ni. Cuma hak kita tahu tak wajib. Ya. Kalau tak wajib pun, walau tak wajib pun, kita cubalah sehabis baik untuk kita buat. Macam An-Nawawi rahimahullah, ya. Dia tak kata wajib. Dia bersama ulama yang mengatakan bahawa tidak wajib lagi. Ya. Tapi dia kata qiyamul lail afdalus salawatil masnunah. Ya. Seafdal-afdal sembahyang yang sunnah. Lebih afdal daripada mana-mana sembahyang, termasuk sembahyang rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Ya. Majoriti ulama kata sembahyang sunnah apa yang afdal ialah sembahyang qabliyah ba'diyah muakkad. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. This is the best preferable prayers. Inilah sembahyang paling afdal sekali. Tidak ada yang lain. Itu majoriti, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama yang lain, antara Nawawi sendiri, our biggest scholar, ya, dia kata dok, yang afdal ialah qiyamul lail. Ya. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam beberapa hadis dengan jelas, clear cut Nabi kata, ya, yang tidak boleh disangkal lagi. Hadza ra'yu awfaq lil hadis. Pendapat ni lebih menepati hadis katanya. Pasal apa? Nabi ada banyak sebut. Antaranya hadis Bukhari daripada Abi Hurairah. Nabi kata afdalus salawati ba'dal maktubati salatul lail. Ya. Seafdal-afdal semayang selepas semayang fardu ialah semayang malam. Ya. Dan bila Nabi ditanya, manakah waktu paling baik untuk aku semayang wahai Rasulullah? Ya. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Sahih Bukhari tak silap saya. Nabi kata as-salatu fi jawfil lail, sembahyang di perut malam. Maksudnya middle of the night. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Sebab tu kalau kita nak munajat pada Allah, the best time for us ialah di tengah malam. Ya. Dan saya personally pun sudah mengamalkannya. Memang waktu terbaik sekali. Terutama bila kita menghadapi kesulitan-kesulitan tertentu. Tapi masalah manusia ni macam kita kan. Bila susah baru cari Allah. Saya tak kata orang lah, saya sendiri pun. Ketutupan tak ada masalah yang besar dalam hidup. Tak ada. Tak ada masalah hidup ni. Relax je. Hidup aku seronok betul. Ada kan. Atas saya sendiri. Ada beberapa kes saya menghadapi masalah yang besar dalam hidup. Saya bangun sembahyang malam tuan-tuan, saya tak rasa berat benda ni, rasa ringan aja. Saya lah kan, saya tak tahu orang lain. Ya. Hak berat-berat lah, hak berat-berat. Biasa kalau sembahyang malam pun sikit je. Sebab lo ni ada masalah besar kan. Very big problem. Jadi kita bangun sembahyang betul-betul minta dengan Allah. Esok tu terus jadi lapang aja. Ya Allah, rasa tenang aja. Rupanya masalah ni tuan-tuan, kalau hati kita rasa tenang, dia jadi kecil masalah. Sebab tu ada seorang, bukan pendakwah lah, dia ni muslimah ya, tapi di Pakistan sana. Nama dia Munibah Mazari ya.
Tuan-tuan tahu tak perempuan tu kan? Saya suka tengok ceramah dia kat YouTube pasal speaking. Dia speak English very well walaupun dia orang Pakistan. Bahasa Inggeris dia number one. Saya suka tengok speech-speech yang English ni sebab saya nak belajar bahasa dia tu. Saya suka hak tu. Tapi kita dengar jugalah kisah. Bila kita dengar dia ceramah tu, kita tahulah kisah-kisah dia kan. Dia kata tak ada masalah yang besar, no big problem. Yang jadi besar tu pasal hati awak kecil. Kalau hati awak besar, masalah akan jadi kecil. Betul sungguh. Ya tak? Kita rasa masalah tu besar. Bila kita munajat pada Allah, minta begitu, minta begini, esok suruh selesai lalu. Tak selesai lagi masalah tu. Tapi suruh boleh selesai tu. Ya? Tapi janganlah kita hanya cari waktu-waktu kita susah. Tapi manusia kan. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Bila kita senang, kita lupa Tuhan. Bila kita susah, baru cari Tuhan. Manusia memang macam tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ya? Tapi sebaik-baiknya janganlah begitu. Ya? Tapi memang waktu terbaik. Dan Rasulullah SAW bukan hanya solat. Kadang-kadang Nabi baca Quran. Dan Nabi berzikir juga. Hatta kata Uqbah bin Amir, la sunnah Abi Daud, Nabi berzikir Al-Hawi. Makna lama sungguh. Kadang Nabi berkata Subhana Rabbiyal Azim. Kadang Nabi kata Subhana Rabbiyal Subhana Rabbil Alamin. Dan mungkin lagi ada beberapa zikir yang lain. Ya? Itu the best time lah. Sebab tu saya personally sokong ataupun setuju dengan pendapat An-Nawawi rahimahullah, sembahyang terbaik ialah sembahyang malam. Di atas nas yang ada, di atas kelebihan-kelebihannya yang kita tak boleh dapati dalam sembahyang-sembahyang yang lain, dan di atas praktikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tadi hadis clear cut. Lepas tu rawatib ni tuan-tuan, Nabi meninggalkannya ketika bermusafir. Nabi hanya melakukan ketika bermukim. Adapun qiyamul lail, Nabi tidak pernah meninggalkannya. La safaran wala hadaran. Tidak ketika baginda bermusafir, tidak juga of course ketika baginda bermukim. Jadi data dasar itu nampak macam qiyamul lail afdal. Walau bagaimanapun majoriti kata tak afdal. Tapi isu afdal tak afdal ni bagi saya isu nombor 2. Yang penting kita buat belakang. Rawatib kita jangan tinggal. Mentang-mentang qiyamul lail afdal, qiyamul lail saja. Bangunlah semayang. Lepas tu rawatib tak buat. Jangan begitu. Sebab tu saya suka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya. Dia kata istilah hak ni muakkad, hak ni tak muakkad, hak ni afdal, hak ni tak afdal, hanya untuk memberi gambaran kepada kita tentang bentuk-bentuk sembahyang yang disyiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun para salaf di kalangan sahabat dan tabi'in, mereka tidak melihat hal itu. Dan istilahnya pun timbul lewat. Isu muakkad tak muakkad, afdal tak afdal ni dia mari lewat. Ilmu tu dibukukan. Adapun salafus soleh, dia sembahyang aja. Ada masa dia sembahyang, ada masa dia sembahyang. Sebab Nabi dah bagi panduan kepada mereka. Ya. A'inni 'alaika bikasratis sujud fa innaka la tasjudu sajdatan illa rafa'aka Allahu bihi aw biha darajah wa hatta anka biha sayyi'ah. Hadis Abi Mas'ud Al-Badri, Sahih Bukhari. Dan juga hadis Rabi'ah Al-Ansari dan mungkin ada sebahagian sahabat yang lain. Bila mereka minta nak duduk dengan Allah dalam syurga, hebat dia ni minta nak duduk dengan Allah dalam syurga. Ya tak? Mula Nabi marah. Kenapa minta tu, minta hal lain lah. Tapi kata aku nak juga. Akhir Nabi kata boleh, tapi mu kena tolong dirimu sendiri. Itulah kamu sendiri kena sujud banyak-banyak kepada Allah. Sekali kamu sujud, terangkat satu darjat. Sekali kamu sujud, terangkat satu darjat. Jadi lagi banyak tuan-tuan sujud, lagi banyak atau lagi tinggi darjat tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira sembahyang fardu, tak kira sembahyang sunat. Asal sujud saja. Tapi sujud ibadah lah. Bukan sujud saja, tak ada apa-apa sujud tak ada. Ya. Sujud ni ibadah ya. Tuan-tuan boleh sujud yang disyaratkan oleh syarat saja. Of course lah, pertama sujud sembahyang. Ya. Yang kedua sujud sahwi bila tuan-tuan ada masalah dalam sembahyang. Yang ketiga sujud tilawah. Bila tuan-tuan baca Quran, sama ada dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Yang keempat sujud syukur. Bila tuan-tuan terima satu berita gembira. Ya. 4 kan? Ada sujud lain. Sujud sembahyang, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Ada sujud lain tak? Quran Amis. Itulah sujud yang disyaratkan Allah. Ya. Lain pada itu tak ada.
Kok lepas sembahyang isyak kan, saya saja nak sujud, ada untuk buat begitu kan. Allah Ta'ala alam lah, setahu saya dalam fiqh tidak ada sujud melainkan apa disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana sujud ni ibadah. Tuan-tuan nak sujud, tuan-tuan baca Quran walaupun satu surah, tuan-tuan sujud. Bukan susah. Ya. Betul tak? Baca surah ada sujud. Oh, surah ada sujud mana sos tak? Ada surah panjang dan Quran ada 14 tempat yang disunatkan kita sujud. Sujud tilawah tu dia panggil. Nak sujud sangat kan? Ambillah satu surah yang pendek yang ada sujud. Ha? Contohnya surah apa tu? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surah apa tu? Anak tak ingat surah apa? Iqra kan? Betul tak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Betul? Betul Haji? Ujung tu kan ada kan? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kazibatin khatiyah falyad'u nadiyah sanar'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baca surah tu, sujud lah. Sujud tilawah. Betul dalam sujud tu tuan nak puji Allah, tuan nak minta doa apa-apa boleh. Ya. Kerana sujud memang kita rapat dengan Allah. Waktu paling dekat kita Allah waktu sujud. Afwalah sujud dalam sembahyang. Dan insya-Allah sujud di luar sembahyang juga. Kalau nak sujud sangat, jangan sujud saja, sujud saja. Melainkan kalau tuan-tuan ada hadis ke ada dalil, ni boleh boleh sujud saja-saja. Setahu saya tidak boleh lah. Ya. Dan itu yang disebut oleh para ulama kita ya. InsyaAllah ta'ala. Azan lah ya? Tak ada azan? ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan tak? Jadi hukum dia jelas ya. Majoriti kata tak wajib, tapi adalah pendapat-pendapat tertentu yang berkata begitu dan begini. Walaupun kita tidak berpegang atau mengamalkannya, tapi kita kena tahu jugalah sikit sebanyak. Yang paling penting kita tetap melakukannya. Kemudian sifat sembahyang malam ni tuan-tuan sama saja dengan sembahyang yang lain. No limit berapa tuan-tuan nak sembahyang. Cuma sebaik-baiknya solatul lail masna. Sembahyang malam ni 2 rakaat. Maknanya sembahyang 2 satu salam. Sembahyang 2 satu salam. That is the best. Tapi kalau tuan-tuan nak sembahyang malam tu 1000 rakaat dengan satu salam, go for it. Tak ada orang buat 1000 kan. Mungkin tuan-tuan nak sembahyang 10 rakaat satu salam, boleh. Tapi sebaik-baiknya jangan buat sebaik-baiknya satu salam tapi dengan 2 tasyahud. 2 tasyahud lah, jangan satu tasyahud. Tapi boleh aja ya. Tapi sebaiknya 2-2. Pasal Nabi kata solatul lail masna. Sahih Bukhari daripada Ibnu Umar, Nabi kata sembahyang malam ni 2-2. Itu terbaiklah. Ya, bacaan very open. Tuan nak baca apa? Walaupun riwayat khusus Nabi ada baca Al-Baqarah, Nabi baca Al-Imran, Nabi baca An-Nisa. Tapi ada juga riwayat Nabi baca surah yang pendek-pendek. Sumpama disebut oleh Ibnu Mas'ud dalam Sunan Abi Daud. Nabi sembahyang malam membaca surah yang pendek-pendek satu rakaat sebanyak 20 surah. Okey. Ya. Maqama bi asyri ayat lam yuktab minal ghafilin. Itu dia punya benchmark. Maqama bi mi'a ayah kutiba minal qanitin. Maqama bi alfi ayah kutiba minal muqantarin. Ya. Itu hadis Abi Umamah Al-Bahili yang dia akan sebagai sunat. Nabi kata siapa-siapa yang baca 10 ayat, dia tidak akan ditulis di kalangan orang-orang yang lalai. Sekurang-kurang dia baca juga. Sekurang-kurang dia semayang juga. Orang lain tak semayang, tak baca, dia baca walaupun 10 ayat. Bagus tu. Lam yuktab minal ghafilin. Dia takkan ditulis kat orang yang lalai. Siapa yang baca 100 ayat, kutiba minal qanitin, dia ditulis di kalangan orang yang berkunut. Orang yang berdiri menghadap diri kepada Allah. Naiklah sikit level dia tu. Dah 10 dengan 100. Tak okey sama. Dah 10 bagus. 100 lebih baik. Dia termasuk atau ditulis di sisi Allah orang-orang yang qanit. Ya. Dan Nabi kata siapa-siapa yang baca 1000 ayat. 1000 ayat ada, 1000 rakaat tak ada je. Ya. Maka dia ditulis di kalangan orang-orang muqantarin. Tuan-tuan tahu muqantarin apa? Dalam muamalat muqantarin ni ialah orang yang banyak harta. Milioner, bilioner. Itulah muqantarin. Dia ada kintor minal amwal. Dia ada bergunung-gunung harta banyak. Tapi dalam konteks ibadah ni muqantarin, mana orang yang ditulis begitu banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, kalau dibaca 1000 ayat, dalam satu ayat ada berapa perkataan je? Kurang-kurang 10 atau 15 ayat perkataan. Satu huruf, satu perkataan pula ada berapa ayat? Berapa huruf? Sekurang-kurang 6 atau 7 huruf, 5 atau 6 huruf. Satu huruf 10 pahala. Kira sendirilah.
Berbanyak. Ya. Jadi dalam 1000 ayat agak-agak ada berapa huruf je? Banyak je. Quran ada 6000 ayat, mewakili 42,000 huruf. 42,000 huruf, kalau bagi 6 berapa je? Asyik tanya Haji je. Siapa ada kalkulator? Belah sana ya, minta maaf. 42,000 huruf bagi 6, berapa? 42,000 bagi 6. Sudah, semua tak kerti congak. Agak-agak berapa? 42,000, anak pun tak tahu, tak baru nak tahu lah ni. 42,000 bagi 6, berapa je? Siapa ada telefon? Kira sikit nak tahu ni. Yang lesson nak buat modal lagi ni. Nak modal ngajar lagi ni. Berapa je? 7,000 huruf. 7,000 kali dengan 10, 70,000 pahala. Banyak pahala kita. Cuma malas. InsyaAllah ta'ala, ya. Mudah-mudahan. Jadi kita tutuplah Qiyamul Lail. Next nanti kita masuk tajuk yang baru, tajuk terakhir yang ditulis oleh buku ini, yang mana saya pun dah hilang buku, entah pergi ke mana. Saya pun tak payah belilah, pasal sini nak abidah kan. Saya ada 2-3 surah pun sama, tajuk yang sama. Jadi habis buku ni, kita tak baca buku ni lagi, takkan nak baca buku ni balik. Anak tak belilah buku. Tapi buku tu kalau tuan-tuan nak beli, ada di Shopee. Ada di Shopee. Ada jemaah yang beli di Shopee, dia tunjuk kat saya. Saya tak ingat berapa ringgit, saya tak tanya dia. Cuma beza buku saya tu, saya beli dah lama, dah 10 tahun dah. Cetakan lama ni bagus, dia tebal. Kerana dia memasukkan hadis-hadis Nabi dengan teksnya, dengan matan yang asal. Adapun buku yang cetakan baru, bila jemaah tu tunjuk kat saya tengok dia dah banyak buang sebahagian daripada hadis, dan hadis tu pun dia tak masuk teks, dia tak masuk matan, dia hanya masuk terjemahan saja. Boleh dah untuk kita baca. Tuan-tuan bukan ada ustaz ngajar pun kan. Macam saya kena ada teks yang asal lah. Kalau tak ada teks susah juga saya nak check balik kan. Tapi kalau tuan nak beli, tanda kita dah pernah belajar, walaupun tuan-tuan tak adalah every time ada kat kuliah saya. Tapi kurang-kurang tuan tahulah buku ni Ustaz Hasan pernah ajar di surau ni. Kok saya dah habis buku, Haji dah tak nak bagi saya mengajar lagi, mana tahu kan. Ada surau saya kata kita dah hujung ni buku ni. Jadi kalau habis buku ni, saya rasa saya mengundur lah. Saya pun dah lama mengajar kat surau ni, saya kata dah 8 tahun. Ustaz kat Selangor ni banyak tuan. Saya hari ni pun berhimpun ustaz-ustaz Selangor, 300 orang lebih di Rawang. Ramai ustaz Selangor tuan. Ya. Jadi saya kata tak apalah, ganti ustaz yang depan ni. Lalah dia tukar sungguh. Saya bergurau aja. Aduh, ada orang dia take serius rupanya. Jadi insya-Allah taala mungkin after buku ni habis kita boleh bincang balik apa yang kita nak belajar. Insya-Allah taala. Surah ni ada fiqh muamalah, ada ajar fiqh muamalah. Fiqh muamalah ada ajar. Belum ada. Dah ada orang ajar fiqh muamalah. Ada ajar fiqh muamalah. Dia ajar apa? Buku apa dia pakai? Okey, tak apa, nanti kita bincang balik. Tapi ada satu slot lagi, muhasabah diri, di mana dalam kuliah itu mungkin saya akan rangkumkan the whole idea ataupun ilmu yang kita dah kongsi sejak pada awal. Saya ingat dah 6 tahun saya kuliah di sini, 6 tahun kot. Saya ingat tahun 2000 berapa tu saya dah 6 tahun adalah kot saya di sini. Cuma tolak yang PKP hari tu, tolak 2 tahun macam tu, 4 tahun lah saya mengajar. Dan saya jarang ponteng, sebenarnya ada juga ponteng kan, bila balik kampung sebab satu Ahad. Tapi jarang. Okay, saya sudah bagi komitmen yang baiklah di surau ini. Dan saya haraplah, walaupun tuan-tuan tak selalu berada di kuliah saya, adalah ilmu-ilmu baru, penerapan baru ya. Dapatlah sikit sebanyak manfaat, insya-Allah taala ya, mudah-mudahan. Dan kalau boleh tuan-tuan belilah buku tu di Shopee, tuan-tuan simpan, ada masa tuan-tuan baca untuk diri sendiri ya. Insya-Allah taala, mudah-mudahan. Setakat itu dulu untuk malam ini. Aku Lukul Azhar, Ustazimali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dan tangguh dulu majlis kita dengan tasbih kafarah.